tahun berturut-turut berada pada kedudukan tercorot dalam mematuhi piawaian minimum bagi memerangi aktiviti pemerdagangan manusia, kedudukan Malaysia kini berada dalam senarai pemerhatian tahap 2. Kedudukan itu dinyatakan dalam laporan pemerdagangan manusia 2023 oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat USTRA. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan pihak kami. Sama-sama. Boleh ke Cik ceritakan macam mana Cik boleh menjadi mangsa kepada kes pemerdagangan ini? Assalamualaikum. Saya mulakan ceritalah. Saya ini seorang anak bongsu perempuan di kampung saya. Masa kes ni berlaku, umur saya ketika itu baru 18 tahun. Baru habis SPM. Jujur saya cakap, masa tu saya naif sangat. Apa yang saya fikirkan adalah uang dan juga keselamatan. Saya kenal dengan Amira ni dari sekolah rendah. Tapi dah lama saya tak jumpa dia. Yelah, sebab dia kan KL masa dia darjah 6. Orang jumpa balik pun dekat Instagram. And masa kami start berbual tu, dia ada cerita lah yang dia ni ada kerja dekat sebuah syarikat di New Zealand sebagai seorang HR yang based di Malaysia. Dari situ, dia ada ceritakan yang dia ni, mereka ni tengah mencari new talent lah. Dan apa kriteria yang diperlukan, dia mengatakan bahawa tidak memerlukan sebarang degree. Dan pada saya itu perkara yang sangat hebat sebab untuk orang muda macam saya yang baru SPM ni nak dapat kerja yang macam itu dan tak perlukan degree jadi mudah untuk saya lah. Dia cerita yang katanya kami ni kena kerja selama 2 tahun sebagai seorang intern. Selepas balik ke Malaysia, kami boleh bekerja di branch di Malaysia pula. Semuanya ditanggung. Makan, minum, tempat tinggal juga ditanggung. Macam mana pula dengan penerbangan ke sana dan apa dokumen yang diperlukan serta adakah perjanjian yang disertakan untuk pekerjaan itu? Lepas saya dah tunjuk yang saya ni berminat untuk bekerja di syarikat tersebut. Untuk pertama kalinya, saya dan Amira berjumpa secara berdepan setelah beberapa bulan bercakap melalui telefon saja. Dia yang bayar tiket saya masa saya nak ke KL. Dia yang bayar hotel tempat dengan saya. Dan jujur, ketika tu lepas saya tak rasa apa-apa. Yang saya rasa adalah rasa gembira dan teruja untuk join company tersebut. Tapi bila saya ingat balik, sebenarnya saya menyesal. Mak saya halang, tapi itulah jiwa remaja kan. Saya lari, saya bawa IC, surat beranak, dokumen penting saya. Cuma pasport dia saya tak ada lagi tu. Amira yang tolong settlekan saya punya pasport. Masa kami jumpa tu, dia ada suruh tanda tangan sebuah dokumen katanya kontrak pekerjaan. Saya percayakan dia. Yang saya tak sangka, rupanya kontrak tersebut memakan diri saya. Dalam masa 2 minggu, lepas settle hal visa dan pasport oleh Amira, kami dah bersedia untuk terbang ke New Zealand. Jadi, bila Cik sedar yang ada yang tak kena dengan situasi ini? Masa dalam flight, semuanya normal. Saya rasa teruja masa dalam flight tu. Sebab biasalah baru pertama kali naik flight kan, orang kampung lagi. Tapi lepas custom, ada seorang pemandu teksi yang pegang sign nama saya untuk jemput kami berdua. Cuma Amira ada cakap dengan saya, dia nak pergi settlekan hal visa. Jadi dia minta pasport dan IC saya. Saya pelik sebab bukan sepatutnya pasport dan visa saya dah settle ke. Saya ada tanya dengan Amira, tapi Amira kata ada beberapa perkara yang belum settle lagi. Jadi saya bagi je lah pasport saya dengan pasport dan IC saya tu dekat dia sebab yelah Amira tu kan kawan saya, lekser saya je dia.
tu saya dah tak boleh cakap apa-apa dan saya terkedu dengan segala scene yang berlaku tu. Sejak daripada tu, saya dipaksa untuk bekerja di sweatshop. Kerja yang saya lakukan adalah menjahit baju dan juga kasut. Bayaran yang dia beri juga adalah dalam bentuk makanan dan tempat tinggal. Tapi perkara yang mengejutkan yang terjadi kat saya adalah bila saya dapat tahu yang saya kena kongsi semua itu dengan 10 orang yang lain. 2 tahun saya menderita macam tu. Mangsa telah diperdagangkan oleh sebuah sindiket yang menjadikan gadis-gadis muda sebagai buruh kasar. Pasport mangsa telah dirampas dan mangsa tidak mempunyai apa-apa cara untuk menghubungi keluarga. Mangsa hanya dapat diselamatkan melalui sebuah serbuan yang dilakukan oleh polis New Zealand di bawah kerjasama PDRM. Dalam usaha untuk menguar-uarkan informasi tentang ciri-ciri sindiket perdagangan manusia, kita dihadiri oleh 2 orang pegawai yang memainkan peranan utama dalam operasi menyelamatkan hampir 10 orang mangsa warga negara Malaysia. Terima kasih Superintendent Aisyah dan Superintendent Iman. Puan, boleh Puan terangkan serba sedikit tentang modus operandi sindiket perdagangan manusia serta ciri-ciri yang perlu rakyat sedar akan kemungkinan sesebuah peluang pekerjaan itu mungkin berkaitan dengan sindiket tersebut? Terima kasih untuk soalan itu. Modus operandi utama sindiket perdagangan manusia adalah mereka yang menyasarkan mangsa yang hidup dalam keadaan terdesak, sama ada dari segi kewangan atau mangsa yang sedang dalam kesusahan. Selain itu, remaja berusia belasan tahun yang senang dipengaruhi serta pendatang asing tanpa izin turut menjadi sasaran. Golongan ini akan diberi peluang pekerjaan yang indah kabar dari rupa. Kebanyakan peluang pekerjaan yang diberi akan kelihatan lumayan bagi remaja mahupun golongan yang muda. Mereka akan diberikan peluang pekerjaan yang dilihat tidak mampu didapati oleh golongan ini jika dicari dalam negara sendiri. Betul tu. Antara ciri-ciri yang boleh kita lihat sebagai pencurigaan adalah jika majikan ataupun orang tengah yang memberi kontrak untuk ditandatangani itu enggan membenarkan kita untuk meneliti kontrak tersebut. Mereka akan mendesak dengan cara mengunggut mangsa bahawa peluang yang sedang mereka beri itu adalah terhad. Selain itu, jika peluang pekerjaan yang diberi itu melibatkan mangsa terpaksa berpindah ke tempat jauh daripada tempat asal mangsa, turut menjadi sebuah ciri-ciri yang utama. Namun, walaupun situasi itu memulakan mereka pindah, majikan enggan memberi maklumat terperinci tentang di mana mereka akan berada atau pekerjaan tersebut itu sendiri. Hal ini selalunya terjadi antara mangsa atau majikan atau orang tengah setelah suspek berjaya memperoleh kepercayaan mangsa. Metod paling utama dalam perdagangan manusia adalah memastikan mangsa akan sentiasa terasing daripada masyarakat luar dan menggunakan status mangsa sama dari segi kewangan, hutang serta status imigrasi sebagai cara untuk mengawal mangsa. Terima kasih Superintendent Aisyah dan Superintendent Iman. Malaysia telah menunjukkan pencapaian signifikan dari segi peningkatan bilangan penyiasatan, pendakwaan dan sabitan kes terhadap kes-kes berkaitan. Namun begitu, peningkatan ini juga menunjukkan bahawa terdapat peningkatan dalam bilangan mangsa yang berjaya dikenal pasti. Dengan kata lain, Malaysia masih lagi mempunyai ramai pemangsa pemberdagangan manusia dan hal ini perlu diketahui oleh orang ramai sebagai langkah berjaga-jaga. Ingat, kita selaku rakyat negara harus peka dan prihatin akan situasi di sekeliling kita. Jika terdapat mangsa yang kita sendiri kenal pasti, terus hubungi pihak kuasa. Sekian dokumentasi EVM.